Allahu Akbar. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Dan boleh doakan korang sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat, hendaknya samping keluarga dan insan yang tersayang. Macam biasa juga boleh ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan followers Lilia Pictures. Kepada yang masih belum lagi subscribe, boleh nak ajak korang tekan button subscribe dan loceng tu, sebab tak kena bayar pun, tapi insyaAllah korang akan dihidangkan dengan video-video ataupun entertainment daripada Lilia Pictures. Hari ni guys, boleh nak share satu lagi kisah seram. Kisah seram yang berlaku di sebuah office ataupun pejabat. Dan dikatakan pejabat ini telah dibina di atas kawasan ataupun perkampungan bunian. Dan pejabat ni terletaknya di Kuantan, Pahang. So aku tak payah bagi tahu pejabat apa, tapi memang office ni selalu sangat kena kacau dengan makhluk ni lah. So kisahnya berlaku macam ni guys. Satu hari bos ataupun ialah bos syarikat tu, dia datang awal pagi ke pejabat dia. Dia naik office awal. Kebetulan masa tu biasanya staff-staff dia yang dah sampai dulu yang buka pejabat, tapi hari tu kebetulan dia ada hal yang penting, so dia naik awal dulu office. So dia masuk office dalam keadaan gelap lagi. Dia buka lampu, dia masuk, pasang aircon semua, dia masuk bilik dia dan dia buat kerja lah dekat PC dia. Tiba-tiba guys, masa dia tengah buat kerja menaip tu kat PC dia, kat tempat dia tu, dia terdengar bunyi orang bagi salam. Assalamualaikum. Dekat pintu luar office Dan dia rasa macam siapa bagi salam kan? Patutnya kalau orang luar tekan loceng. So dia sambung terus buat kerja dia. Dia tak hirau lah, sebab dia bajet yang kerani office dia sampai. Dia sambung buat kerja dia, dia menaik kerja. Tiba-tiba dia dengar bunyi macam ada orang buat air dekat pantry sebelah dengan bilik dia. Bunyi macam orang kacau air, buat air kan pagi kan. So dia pun ingat, kerani dia tolong buatkan air untuk dia. Dan tergerak hati dia masa tu guys. Dia nak pergi jumpa nak pergi jenguk kerani dia ni. So nak tengok buat air apa, dan kalau boleh nak sembang-sembang sekejap kan, sebab dia pun boring seorang kan, awal pagi staff dia tak sampai. So dia punya kerani ni namanya Ina. Dan dia keluar daripada bilik bos ni tadi, keluar daripada bilik dia. So dia pergi ke pantry nak jumpa dengan Ina ni lah, hajatnya nak sembang dulu kan. Alangkah terkejutnya bos dia ni bila dia pergi kat pantry tu. Dia sampai kat pantry tu, tak ada orang langsung, dengan keadaan pantry-nya yang gelap, tak pasang lampu pun, dan mesin air pun belum on lagi masa tu. Dia pasang lampu pantry, dia tengok keadaan sunyi sepi, tak ada orang langsung. Ina pun tak ada. So dia pun rasa lain macam masa tu. Cuma dia tak nak ambil pot sangat, so dia biar je lampu pantry terbuka dan dia on mesin air tu. So dia pun jenguk-jenguk sekejap dekat kawasan office dia. Dia terus masuk ke bilik dia semula untuk sambung buat kerja. Dia malah nak fikir lah Sekali lagi guys, tengah dia menaip tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi suara orang panggil nama dia. Suara tu suara perempuan tadi juga. Dia panggil nama bos lah, nama dia Rahim. Dia panggil Cik Rahim. Dia dengar macam tu. So dia kata macam ini mungkin Ina. Dia kata kan, mungkin Ina dah sampai. So bos dia ni, Cik Rahim tadi pun keluar semula. Dia tengok kat kawasan office dia ni, dekat dengan kaunter dia, dekat pintu depan ni, mana ada staff, tak sampai staff lagi. Staff biasanya
Kalau Ina ni kebiasaannya 7.30 baru masuk office, sebab dia akan buka office dan pukul 8, 8.30 tu barulah staff-staff yang lain sampai. So dia tengok tak ada pun Ina, kaunter pun tak ada orang lagi. Siapa yang panggil tadi kan? Dia kata ini dah mula start kacau aku ni kan. So dia dah teringat semula masa tu ada orang cerita yang bawa bangunan pejabat dia ni ada dalam kawasan bunian tau, bukan bunian. So masa tu mulalah macam-macam dah masuk dalam pemikiran dia, dia dah teringat macam-macam, dia rasa berdebar. Okey, Cik Rahim ni dia rasa berdebar. Okey. So dia pun ambil keputusan untuk keluar daripada office dan nak cari kedai minum lah, nak lepak dulu sampai dalam pukul 8 lebih. Bila staff dia dah ada kan, baru dia masuk office mula. Sebab dia seorang dia takut ni, kalau Ablis ni pun Ablis takut tau. So dia ambil keputusan dia nak keluar pergi minum. So dia tutup pintu bilik dia, dia pergi kat pintu depan tu. Bila dia nak buka je pintu depan tu, tiba-tiba dia terdengar suara macam ada seorang perempuan macam tengah berwirid, tahu tak, macam berzikir, bunyi sayup-sayup dekat dengan surau office dia. Cik Rahim ni dia memberanikan diri, dia nak kenal pasti, dia nak tahu juga. Dia pergi dekat surau tu, and then dia ketuk pintu. Dia ketuk pintu, dia panggil nama Ina tau. Dia pulas pintu surau tu tak berkunci, dan dia tolak perlahan pintu surau tu guys. Korang tahu apa yang Cik Rahim nampak? Bila Cik Rahim dah terkejut tu, dia tutup pintu surau tu, dia dah rasa macam, and then dia terus keluar. Dia terus keluar berlari ke pintu office, nak keluar office ni. Tiba-tiba guys, Ina yang sebetul-betulnya Ina tu dah sampai ke office, terpacak depan pintu office dia. So Cik Rahim terkejut. Dia macam 50-50 tau. Betul ke orang ni ataupun dia kena kacau lagi kan. Lepas tu Ina cakap, "Assalamualaikum bos, bos ni kenapa kan? Dia macam takut je kan, macam nampak hantu ke bos." So bila Ina tu tegur macam tu, barulah Cik Rahim ni rasa macam ni betul lah Ina ni, sebab Ina ni masuk ke gurau macam tu kan. So Cik Rahim pun cakap kat Ina ni, "Ina, saya nak keluar sekejap pergi minum." So dalam pukul 8 lebih kan baru saya naik office mula. "Awak tolong ni lah, kemas-kemas lah apa yang patut tak lama lagi staff-staff lain nak sampai kan." So bila Ina ni dah tegur macam tu, barulah Cik Rahim ni rasa lega sikit, sebab dia dapat rasakan yang itu memang betul-betul orang lah, bukan yang mengacau tadi kan. Dan dia pun cakap lah kat Ina ni, "Ina, saya sebenarnya memang kena kacau ni Ina." So Ina ni pun dia balas mula, dia kata, "Saya dah agak dah, mesti Cik Rahim kena something. Saya tengok muka Cik Rahim pun macam ketakutan je kan, nampak saya kan." Lepas tu Cik Rahim kata, "Saya sebenarnya baru lepas kena kacau tadi. Saya tak tahu lah benda apa kan, tapi saya nampak ada perempuan tengah solat dalam surau kan. Saya ingat awak Ina, sebab mula-mula saya sampai awal ni, saya buat kerja, suara orang beri salam. Saya ingat awak lah buat air kat pantry, lepas tu berzikir dalam surau. Rupa-rupanya yang saya tengok tadi semuanya bukan awak Ina, yang ni barulah awak kan." So Ina pun kata, "Cik Rahim, saya dah selalu sangat Cik Rahim kena kacau dengan benda macam ni. Bila saya cerita kat staff-staff lain, diorang tak percaya Cik Rahim. So kali ni itulah Cik Rahim yang lalui sendiri kan." Lepas tu bos ni pun, "Saya tak nak cakap banyak lah Ina, saya rasa nanti saya nak jumpa ustaz lah kan." So dia beritahu Ina apa yang dia jumpa, yang dia lalui tadi. Dan yang Ina tanya, "Mana yang Cik Rahim nampak tadi, cuba tunjuk saya kan." Lepas tu Cik Rahim katalah, "Saya tak nampak pun, saya hanya dengar-dengar, cuma yang saya nampak perempuan tengah semayang dalam surau tu kan." Lepas tu yang si Ina ni tak puas hati, kata, "Okey tak apa Cik Rahim, jom tunjuk saya mana tempat yang Cik Rahim nampak perempuan tu kan." So Cik Rahim ni pun bawa Ina ke surau kan. Dia buka pintu surau tu. Apa yang mengejutkan Cik Rahim dengan Ina ni guys, okay, kalau beli pun ya Allah tak tahu cakap lah. Diorang nampak sejadah dalam surau tu dalam keadaan yang dilipat bentuk tiga segi, macam orang tengah tahiyat tau, menghadap ke kiblat. Masa tu Ina pandang Cik Rahim, Cik Rahim pandang Ina. Okay, so Ina senyum kat Cik Rahim. Cik Rahim pun macam dia dah pelik lah, takut kan. So Ina pun cakap kat Cik Rahim, "Inilah yang selalu berlaku Cik Rahim, kat surau kita ni keras kan. Saya minta Cik Rahim tolonglah beritahu cari ustaz mana-mana, kita pagar lah office kita ni kan, sebab kita dah tahu tempat ni tempat bunian kan. So kita kena buat sesuatu lah kan."
minta izin ke apa kan. So Encik Rahim pun setuju dengan Ina ni. So selepas daripada peristiwa tu, Encik Rahim panggil seorang ustaz ni tolong pagarkan office dia, tolong buat baca ayat Yasin apa semua, buat air tawar semua. Dan semenjak daripada kejadian tersebut, ustaz tu dah pagar semua. Alhamdulillah lah, office yang kena gangguan bunyian tadi pun dah tak kena gangguan lagi. Mungkin ustaz tu dah deal kot dengan orang bunyian tu macam mana kan. So itulah dia tadi, sebuah cerita ataupun pengalaman di sebuah pejabat yang berkongsi kawasan ataupun tapak dengan perkampungan Bunian di Kuantan, Pahang. So guys, sampai sini dulu yang boleh dapat sharekan dengan korang. Jaga diri baik kalau datang tempat orang, tempat tak tahu ataupun tempat yang kita jangan datang. Jaga diri baik dan jaga percakapan. Sentiasa ingat ke Allah. Okey, sampai sini dahulu. Semoga kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Salam sayang dari Lila Picture. Assalamualaikum.